Berhubung dengan perubahan kerajaan yang berlakunya pengkhianatan dan terhadap mandat rakyat. Ini bukan soal pengkhianatan terhadap beberapa orang. Ya. Kita melihat kerajaan sekarang ini sebagai pasukan individu dan parti yang telah berjaya menguasai kerajaan dengan mengenepikan mandat rakyat yang sah yang dipilih dalam pilihan raya 2018. Mandat rakyat itu terikat dengan beberapa perjanjian, sama ada pimpinan, peralihan kuasa dan yang lebih utama agenda reformasi dan manifesto. Kerajaan sekarang belum mengemukakan apa-apa pandangan yang jelas mengenai langkah menyelesaikan atau menangani kemelut yang berlaku. Oleh demikian, kita akan terus memainkan peranan kita, keadilan dan juga Pakatan Harapan. Dan saya berkesempatan berbincang panjang tadi dengan rakan-rakan Guan Eng dan pimpinan DAP dan Mat Sabu, pimpinan amanah di pejabat saya, untuk menjelaskan bahawa kita tetap terikat dengan janji kita kepada rakyat. Siapa yang memungkiri janji dan mengkhianati tidak dianggap telus dan jujur dalam perjuangan. Maknanya kita bersedia dalam apa saja kemungkinan. Di kalangan rakyat, di parlimen, atau menghadapi pilihan raya akan datang. Tetapi suatu prinsip yang kita harus pegang, kita tidak boleh gadai prinsip kita. Saya sendiri ditegur kerana masih pertahankan pandangan selain pertahankan prinsip perlembagaan tentang Islam, tentang bahasa Melayu, tentang keistimewaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Tetapi saya tidak akan berganjak dari pendirian saya bahawa negara ini akan selamat dan tetap harus tuntas dan tegas, terutama dalam keadilan, untuk berjuang dan membela nasib orang-orang Melayu dan semua rakyat Malaysia. Dan kita sebagai parti tetap pertahan dasar Islam dan bangsa Melayu dan merangkul semua kaum Cina, India, Iban, Kadazan dan suku-suku kaum lainnya. Dan ini saya harap jelas, walaupun ia bermakna mengorbankan kedudukan dan tidak menjadi Perdana Menteri seperti Miana yang diwar-warkan sekian lama, saya tidak rasa gundah kerana saya rasa dalam perjuangan politik ini etika dan moral mengatasi dan bukan pengkhianatan. Yang kedua yang saya rasa penting kita kenal pasti ialah kedudukan ekonomi, pasaran saham yang merudum, harga minyak yang terus turun dan kedudukan ekonomi yang tidak muncul berkembang. Pimpinan negara sekarang tidak menampakkan kesungguhan atau sikap atau kenyataan selain daripada menjadikan politik ini sebagai medan untuk memperolehi dukungan ahli-ahli parlimen dengan sogokan kedudukan atau wang ringgit. Kita malu kerana kedudukan ahli parlimen yang sudi menggadai prinsip semata-mata kerana janji jabatan dan wang ringgit, mengaibkan politik dan keyakinan rakyat kepada kita. Bagi saya nak tegaskan di sini, apa saja pendirian kita mestilah bertolak kepada dasar perjuangan yang untuk membela nasib rakyat. Rakyat ini maknanya rakyat pelbagai kaum. Kalau kita harus kumandangkan lagi tentang dominasi Melayu dalam kerajaan, kita lihat dalam masalah ekonomi, kita perlu orang Melayu, kita perlu orang Cina, kita perlu orang India atau Iban Kadazan untuk memulihkan ekonomi.
sikap perkauman begini akan terus menyebabkan keadaan ekonomi kita runcing dan merosot.